Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir wa ja'alhu minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna ilman nafi'a wa zidna fahman wa aqlan wa adaba. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala bagikan peluang kepada kita, boleh kita bersama-sama mengingati ke Allah dan ingat kepada titah Allah, ingat kepada hukumnya Allah, dan ingat kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah satu orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala hatta mari kepada alam dunia ini untuk menyampaikan risalah Allah, yakni surat kirimnya daripada Allah. Nabi ini dikatakan satu orang yang untuk balaghar risalah, yakni orang yang menyampai akan risalah Allah, yakni surat kiriman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi ini juga wa'addal amanata, dan orang yang menunaikan akan apa dia, yakni orang yang menunaikan amanah Allah. Amanah Nabi saat itu orang tidak mengenati apa yang dikirim kepada Nabi, maka Nabi menyatalah, Nabi royaklah, Nabi menyampailah. Dan pula Nabi SAW ni wada'a ilallah, dan menyerulah ia Nabi, dan mengajak Nabi ilallah, pergi kepada Allah. Bermakna kata, jadi apabila manusia tu terpesong ataupun sesat galih, pergi lain kepada lain daripada Allah, ataupun pergi kepada jalan lain daripada agama Allah, maka Nabi inilah satu orang yang apa, yakni yang mengajakkan manusia, yang mengembali manusia pergi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala atau Nabi ni untuk apa? Ialah untuk menyampaikan risalah Allah. Dan pula Nabi ni juga orang yang apa? Yang mengajak manusia daripada jalan yang tidak betul kepada betul, pada jalan yang tidak lurus kepada lurus. Itulah Nabi. Wajahada fi sabilih. Dan Nabi SAW berjuang Nabi untuk apa? Fi sabilih aili i'la'i dini, kerana nak meninggi akan agama Allah. Nabi ini dia hatta Allah Ta'ala hatta dia mari pada alam dunia, yakni dia saat ini berjuang dan dia bersungguh-sungguh untuk meninggikan agama Allah. Dan Nabi SAW ni juga wahtamala wa ashabu, menanggunglah ia Nabi dan memikul ia Nabi, dan pula sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ni apa dia? Adzal qaumi wa sukhriyatahum, yakni akan menyakiti bagi kaum, dan pula dikatakan orang panggil perkara-perkara yang buat seno-seno, yang mengejek-ejek oleh kaum saat ni, Nabi tu dapat menanggung, Nabi dapat menerima, Nabi dapat memikul, dan Nabi dapat orang panggil sabar, tahan daripada menyakiti kaumnya, daripada masalah ejek-ejeknya, ataupun daripada seno-seno daripada kaum. Nabi saat itu kuasa nak nerima akan benda-benda ini semua. Hatta kallallahu juhudahum bin nasri, hingga Allah Ta'ala saat itu menupunya akan kesungguhan mereka itu saat ini dengan pertolongan. Hingga Nabi itu bersungguh sangat-sangat dengan sahabat saat itu berjuang. Lagi pula masalah dakwah di Makkahul Mukarramah, hingga kata setengah daripada sahabat dan Nabi sendiri semaya di celah-celah batu.
semaya di kaki-kaki bukit, semaya di tepi-tepi carok dengan kesungguhan mereka saat itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada mereka penghabisannya dengan sebab pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka. Fa akhrajan nasa min dhulumatil jahiliyatil juhalah, dan pula dengan sebab Nabi juga satu orang yang mengeluarkan manusia, menerbitkan manusia min zulumatil jahiliyah, daripada segala kekelemi, daripada segala kegelapan hak jahiliyah saat itu, yang bahasa jahil mereka itu. Maka Nabi SAW saat itulah satu orang yang mengeluarkan manusia saat ini daripada segala kejahilan dan kejahilan mereka itu saat itu. Daripada Nabi saat itu, Nabi itulah orang yang mengeluarkan mereka itu daripada kejahilan jahiliah tu. Maka Nabi itulah orang yang mengeluarkan mereka itu, yang terbitkan mereka itu saat itu daripada kekelemi ataupun kegelapan bagi kejahilan daripada jahiliah. Nabi inilah orang yang mengeluarkan mereka itu daripada kegelapan ataupun kejahilan saat ni. Bima fiha minas safahat wat tafahat, dan pula dengan sebab barang yang sabit padanya pada kegelapan ataupun gelak gelita ataupun kegelapan ataupun kezalimi jahiliyah, yang jahil mereka itu, jahil tuki mereka dengan sebab zulumatil jahiliyah ni minas safahat, daripada as-safahat. Apa dia safahat? Yakni daripada segala kebodohan mereka. Masa kejahiliah mereka saat itu, orang panggil di dalam tu juga orang panggil orang panggil Nabi dapat mengkeluar mereka, dapat menterbit mereka itu daripada kegelapan bagi jahiliah, daripada segala kebodohan wattafahat, dan pula daripada segala tidak berfaedah, daripada benda yang sia-sia seperti tawaf dak pai Baitillah dengan kelanya bogel tu, benda tak ada faedah belaka tu, benda kebodohan tu. Lagi pula minumkan arak di dalam purung pala, itu benda tak ada faedah belaka tu. Lagi pula bunuhkan anak kecil-kecil daripada anak wanita, anak perempuan, ini daripada kebodohan orang di zaman itu, kegelapan daripada kejahilan ataupun jahiliyah, yang jahil mereka tu jahil tuki. Maka Nabi inilah satu orang yang dapat keluar mereka itu daripada kejahilan itu. Wadhalal, dan pula kesesatan mereka. Kemudian Nabi keluar mereka daripada kegelapan jahiliyah dengan sebab kegelapan jahiliyah, daripada benda kebodohan, daripada benda yang tidak berfaedah, tidak ada naf'at dan kesesatan. Kemudian Nabi inilah yang mengeluar mereka ila nuril imani wal haqqi wal adli, kepada cahaya iman. Daripada kegelapan jahiliyah, daripada segala gelak gelita ataupun kegelapan jahiliyah, daripada benda-benda yang membawa kepada kebodohan, benda yang membawa kepada tidak ada berfaedah, benda yang membawa pada kesesatan. Maka Nabi SAW inilah bawa mereka saat ini kepada cahaya iman dan cahaya kebenaran dan cahaya keadilan. Allazi mala'al quluba wa sya'a, allazi mala'al qulub wa sya'a fi masyarikil ardi wa magharibiha. Dan Nabi SAW akan bawa mereka, akan pimpin mereka daripada kegelapan bagi jahiliyah, yang jahil mereka, dan di situ juga ada segala kebodohan, benda yang tidak ada naf'at, tidak ada berfaedah, ada kesesatan. Nabi pimpin mereka, pimpinkan orang-orang Quraisy di zaman itu, orang-orang Arab, pergi kepada cahaya iman dan cahaya kebenaran dan cahaya keadilan. Dan cahaya iman dan cahaya keadilan, cahaya kebenaran ni, alladhi mala'al qulub, yang telah memenuhlah ia akan segala hati-hati orang Arab di zaman itu. Dengan sebab Nabi saat itu, dia saat itu allazi mala'al qulubah, dengan sebab cahaya iman yang Nabi SAW memalingkan daripada kejahilan,
jahiliyah mereka, hingga mereka tu penuh dengan kebodohan, penuh dengan masalah benda-benda sia-sia, benda yang tidak berfaedah. Nabi paling gi kepada cahaya iman, cahaya kebenaran, cahaya keadilan, hingga siapa dapat memenuhkan hati-hati orang-orang Arab di zaman itu, yakni orang-orang Arab Quraisy, daripada Arab Quraisy, Hawazin, Ghatfan, semua ni, Nabi dapat memenuhkan hati-hati mereka. Lagi pula wasya'a fi masyarikil ardi, dan pula mencerah cuaca dengan sebab nur iman. Cahaya iman ni dapat mencerah dan mencuaca, mensinarkan cahaya iman dapat mensinar fi masyarikil ardi wa magharibiha, pada semua daripada pelusuk ke bumi, sebelah balik naik dan sebelah balik jatuh. Ini dengan sebab dakwah Nabi SAW, ibu-ibu bapa yang dihormati dan saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Jadi nak yak kata dulu, sebelum daripada bangkit Nabi SAW, dunia ni berkelai kabut dan dunia ni gelap gelita. Dunia ni zulmah dengan kejahilan dan jahiliah mereka. Orang panggil dunia jadi kelai. Semacam kita kata sekarang, ni, makna kata tempat kita pun sama, jadi gelap, gelita, gelap, tak ada cahaya-cahaya daripada cahaya-cahaya iman, cahaya apa supaya macam pak kita lah ni duk gelap, duk menghubungi akan kita oleh tipu daya daripada penyakit-penyakit masalah, daripada berita-berita yang tak benar, daripada berita-berita yang pelesu, maka mengelubungi kita dan menggelapikan akan kita daripada berita-berita yang tak comel, berita-berita yang pelesu, sampai orang kita sekarang jadi gelap gelita. Maka kita tengok di zaman Rasulullah SAW, apabila Allah Ta'ala bangkitkan Nabi, orang Arab di zaman itu orang panggil duduk di dalam gelap gelita, duduk di dalam zulmah, duduk dalam zulumatil jahiliyah, dalam kegelapan bagi jahiliyah. Bagi jahil mereka itu, gelap mereka itu dengan sebab kejahilan mereka itu, jahil tuki mereka. Tapi Nabi saat itu mesinarkan hati mereka, mengkilatkan hati-hati mereka saat itu, ialah dengan cahaya-cahaya iman dan cahaya-cahaya kebenaran. Siapa cahaya iman yang Nabi bawa, yang Nabi pikul, yang Nabi saat itu sebar ni, hingga siapa cahaya ni dapat mencerahlah ia dan mengkilatlah ia, mencahaya ia, mengkilatlah ia, siapa di pelusuk-pelusuk bumi, sebelah balik naik dan sebelah balik terjatuh. Inilah dengan cahaya iman yang dibawakan oleh Nabi SAW. Dulu dunia ni gelap dengan sebab tak ada orang beriman. Sebab itulah kita tengok dunia nak gelap, nak cerah saat itu, ialah bersakut paut dan bersakut teh dengan orang-orang beriman yang ada di situ. Sebab tu di zaman Rasulullah SAW, apabila Allah Ta'ala bangkitkan akan Nabi, makna kata di zaman yang gelap sangat dengan maksiat, kegelapan dengan kejahilan dan jahiliyah, maka gelap bombing di Arab itu ataupun di tengah-tengah tu dikatakan Makkatul Mukarramah, maka Tuhan basuh dan Tuhan berkilatkan bombing-bombing di timur tengah. Maka dengan cahaya iman, dengan cahaya hak, cahaya keadilan, itulah ibu bapa yang kita nak royaknya. Kalau di tempatan kita, kalau kita nak berkilat bombing kita, nak kilat kampung kita, nak kilat tempat kita, bandar kita, kampung kita dan pula negara kita, kemudian kita tak boleh ambil dah cara lain. Kalau kita ambil cara lain daripada Nabi SAW, bermakna tadi tempat kita tak akan bercahaya, tak akan berkilat, ia akan kau sari, kau gelap, kau sari, kau gelita, kau sari saat itu, kau zulmah. Dengan sebab apa? Cahaya-cahaya iman tu tidak timbul. Sebab itulah dengan Nabi kita SAW dakwah, siapa cahaya iman, cahaya kebenaran, cahaya keadilan, siapa jadi cerah cuaca dan berkilat di pelusuk-pelusuk bumi sebelah naik dan sebelah jatuh. Fi kulli makan, pada tiap-tiap tempat orang panggil berkilatnya, bersinarnya dengan cahaya-cahaya iman. Wati'athu khuyulul fatihin al-muslimin, yang menjinyaklah akan tempat saat itu. Oleh apa? Oleh kuda-kuda bagi pembuka-pembuka Islam dan pula al-muslimin dan orang-orang Islam. Nak ayat kata dapat bercahaya di tempat-tempat saat itu dengan sebab dijinyakkan oleh kuda-kuda bagi orang pembuka-pembuka Islam dan orang-orang muslimin. Sebab itulah di hari ini, dengan sebab Nabi SAW
Yang kita baca muqaddimah dia lebih kurangnya. Kemudian kita nak pergi sikit lagi. Wa hazihi naqlatul azimah ma kanat litatimma laula tilkal mabadi ussamiyah allati adkhalaha al-islamu fi qulubin wa hayati ula'in nas. Tengok. Dan ini satu pinah. Satu pinah yang besar. Pinah yang besar. Pinah daripada jahiliyah mari kepada nuril Islam. Mari pada nuril iman, mari pada nuril haq. Ini orang panggil satu pindah. Kita nak mikir ni ibu bapa ni, saudara-saudari. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran satu ayatnya, ba'da'udzubillahi minasyaitanir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tuhan kata, kata jikalau ada ahli kampung mana, walau anna ahlal qura, jikalau tidak ada bahwasanya ahli kampung dan ahli qaryah, ahli negeri itu, amanu, beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Allah, mereka percaya kepada Allah, wattaqau dan takut kepada Allah. Jikalau bahasa ada ahli kampung, ahli tempat, ahli negara, ahli negeri, ahli Madinah, dia saat itu amanu, dia beriman kepada Allah dan dia takwa kepada Allah. Tuhan uri jawab di belakang tu, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Nescaya kami akan buka, Tuhan kata. Nescaya kami akan buka barakatin, akan segala keberkatan-keberkatan minas sama'i wal ard, daripada bumi dan pula langit. Sebab tu ibu bapa, di hari ni dengan sebab apa tempat kita saat ni tu banyak munculkan fitnah-fitnah, munculkan segala bala-bala, muncul segala masalah. Kenapa? Kerana di tempat kita saat itu banyaknya maksiat, banyaknya orang-orang yang berdosa, banyaknya orang yang tidak kembali pada Allah, banyaknya orang berdosa dengan Allah, banyaknya manusia lalai kepada Allah. Dengan sebab inilah tempat-tempat kita ni banyak dibalai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapa dan saudara-saudari, amba mengajakkan diri amba sendiri dan para ibu-ibu bapa, para hadirin hadirat yang duk mendengar dan mengikuti kelaisut ni, kita kembalilah kepada Allah, kita jadi at-taibin. Seperti Tuhan sebut katanya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kamu, bertaubatlah kamu kepada Allah, taubatan nasuha, sebagai taubat yang sebenar-benar. Jadi selama mana kita tak bertaubat pada Allah, selama mana kita semua tak kembali pada Allah, selama mana kita duk lalai pada Allah, selama mana kita tak mengingati pada Allah, maka selama itulah negeri kita, tempat kita tak jadi amin, tak jadi tenang, tak jadi selamat. Sebab ayat ada kata dah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Makna kata di bumi mana, di tempat mana, kalau ada orang beriman, orang takwa kepada Allah, di situ akan timbul, akan turunlah keberkatan-keberkatan daripada Allah, daripada langit dan bumi. Supaya Nabi SAW boleh meminah, boleh menteralih, boleh mengubah daripada kelakuan keadaan jahiliyah, yakni zulumatil jahiliyatil juhala, daripada segala kegelapan bagi orang jahiliyah yang jahil mereka itu, yang jahil tukir mereka. Nabi boleh pindah mereka daripada kegelapan pergi kepada cahaya iman, kepada cahaya Islam, kepada cahaya kebenaran dan keadilan. Kemudian pinahan Nabi SAW ini dikatakan pinahan yang amat besar sekali. Pinahan teralih yang amat agung sangat. Sebab itulah kita nak pindahkan fok-fok kita semua di hari ini. Pindahan kita daripada kita berdosa, nak pergi kepada kita bertaubat pada Allah. Daripada kita tak mengingati ke Tuhan, kita pindah pergi pada mengingati pada Allah. Dulu kita minal ghafilin, daripada orang yang lalai, kita pergi pada az-zakirin, kepada al-khashi'in, pergi kepada orang mengingati dan orang khusyuk kepada Allah. Dulu kita orang al-asi,
al-asina, orang yang deraka. Kita berpindahlah di kita semua di hari ini ibu bapa pergi pada al-muti'in, kepada orang-orang yang taat kepada Allah Taala. Inilah patut kali kita dengar sejarah Nabi, sejarah hidup Nabi, cara hidup Nabi. Nabi dapat boleh pindahkan daripada zulumatil jahiliyah, daripada kegelapan-kegelapan bagi orang jahiliyah, boleh pindah pergi kepada nuril iman wa nuril Islam wa nuril haq wa nuril aqli. Dah. Maka kita di hari ni, kalau kita nak selamat di tempat-tempatan kita, nak selamat di kampung-kampung kita, maka kita kena pindah dah. Kalau kita banyak berdosa, kita gilah kita pada bertaubat pada Allah. Kalau kita banyak lalai daripada Allah, kita gilah mengingati kepada Allah dengan zikrillah, dengan tasbih, dengan istighfar, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hani kita tengok kepada pindahan Rasulullah yang amat-amat besar, yang amat-amat indah, yang amat boleh kita ambil contoh dan teladan untuk kita nak selamat tempat-tempatan kita ibu bapa. Hadirin hadirat, penonton-penonton semua, marilah kita pakat-pakat fikir. Marilah kita pakat-pakat merenungkan dengan apa kan kita hidup jadi sekarang, dengan apa yang kita duk selerak sekarang, dengan apa fitnah yang timbul di tempat-tempat kita sekarang. Ini kita kena ada perubahan hidup, perubah cara hidup, perubah cara memikir, perubah cara muamalat kita. Muamalat kita kalau banyak reba, kita kena tukar. Kalau muamalat kita ada tipu, kita kena tukar. Kalau muamalat kita ada bohong, banyak bohong, kita kena tukar dah hari ni. Kerana Nabi SAW, Nabi saat itu sangat-sangat jadi orang yang jadi pengapa? Jadi contoh dan teladan untuk umat ini. Kalau kita ambil cara Nabi, cara sahabat, insya-Allah kita selamat. Negeri kita qatur rahmat, tempat kita banyak nikmat, tempat kita banyak keberkatan. Wa hazin naklatul azimah, pinahan Nabi ni makanat litatimma. Ni barang yang telah ada lah pinahan ini litatimma, supaya nak jadi sempurna. Supaya sempurna. Kalau kita nak sempurna semacam masalah pindahan Nabi ni, maka kita turutlah dengan cara Nabi. Nabi pindah daripada zulumatil jahiliyah, daripada kegelapan jahiliyah, Nabi pindah pergi kepada nuril iman wa nuril Islam wa nuril haqqi wa nuril adli. Laula tilkal mabadi usamiyah, jikalau tidak adalah demikian permulaan bidayah as-samiyah yang subuh ni, allati adkhalahal islamu fi qulubin, yang telah masuklah di dalam permulaan bidayah orang-orang di zaman itu, orang di zaman jahiliyah saat ni. Yang masuk gapo di dalam hati mereka, yang masuk gapo dalam permulaan hidup mereka, ialah al-Islam, oleh Islam. Ni kita kena fikir ibu bapa. Bukan makna kita boleh ubahkan seorang dengan sebab duit. Kita boleh ubah orang dengan sebab cakap peh. Kita boleh ubah orang dengan sebab kita tu kaya. Kita boleh ubah orang dengan sebab kita kedebeh. Kita boleh ubah orang dengan sebab kita ego tinggi. Kita boleh ubah orang dengan sebab kita pangkat tinggi. Kita boleh ubah orang dengan sebab kedebeh. Dah. Nabi pindahkan orang-orang jahiliyah daripada orang-orang Arab Quraisy, daripada orang-orang Arab kaum Hawazin, daripada orang-orang Arab Ghatfan. Ghatfan ni Nabi tak ada ubah dak mereka itu dengan pangkat Nabi, dengan kelebihan Nabi dak. Yakni Nabi bagi kepada mereka, Nabi mengisi kepada mereka ialah al-Islam, ialah kalimah al-Islam, dinul Islam, ad-dinul hanif, dinun nizam, ialah agama yang sempurna dan pula agama yang sebenar dan agama yang bersih, yang suci, yang datang ia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Islam nilah dapat mengubahkan hati-hati orang jahiliyah. Dengan Islam nilah dapat mengubah daripada kegelapan jahiliyah dan jahituki mereka. Apabila Islam sudah masuk fi qulubin, ke dalam hati-hati bagi manusia di zaman itu. Apabila Islam itu sudah masuk di dalam hati-hati mereka, mereka saat itu jadi lembut hati dengan sedih. Kita buat bandingnya supaya kita kata tanah yang keras apabila belum datangkan air, maka tanah tu tanah ko.
Tanah duk tengah padang, mengekoh weh. Tapi apabila hujan turun mari, hujan duk tikai mari, turun mari, duk tikai mari, lama-lama tanah yang keras itu ia akan jadi lemuk, lemuk, siapa kita boleh buat tanah liat, siapa kita boleh kepal. Maka hati manusia ia tak ada dah cara lain. Kalau cara kita tak cara kekerasan, kita royak cara lain pada Islam, kita kecek dengan cara tu, cara ni, cara tu masalah bernakan apa saja, tapi bukan daripada cara Islam, bukan daripada cara Quran, bukan daripada cara hadis, maka hati manusia tu ia tak akan jadi lemuk, kerana hati manusia nak jadi lemuk dengan cahaya iman, dengan cahaya Islam, dengan cahaya zikrillah. Kerana Tuhan sebut pada satu ayatnya, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Jaga-jaga hi Muhammad bizikrillah, dengan mengingati ke Allah, sama ada mengingati la ilaha illallah, sama ada mengingati subhanallah, sama ada mengingati Allah, sama ada mengingati subhanallah, sama mengingati dengan Allahu akbar. Maka ini dapat mentenangkan hati-hatinya. Sebab itulah hati kita tak jadi tenang, hati kita saat ni tak jadi berubah, dengan sebab kita tak ada mengingati ke Allah. Sebab mengingati ke Allah ni lah satu ubat satu penawar yang amat-amat besar untuk nak mengubahkan hati kita, untuk nak mempelembutkan hati kita. Ibu bapa dihormati, wahayati ula'in nas, dan kehidupan Islam itu masuk dalam kehidupan mereka itu manusia. Sebab itulah kita nak hidup kita kena ambil cara Islam. Cara Islam tu lagu mana? Hak mula-mula sekali ibu bapa, Assalamualaikum. Ni cara Islam Nabi ta ifshus salam. Hendak mempermasyhurlah kamu akan beri salam. Ni orang panggil cara Islam. Mula-mula sekali kita tak pernah beri salam kepada isteri kita, maka kita balik masuk dalam rumah, Assalamualaikum. Isteri pun tak pernah beri salam pada suami, masuk dalam rumah, Assalamualaikum. Ni orang panggil cara Islam. Ambil cara Islam, masuk di dalam kehidupan rumah tangga, masuk di dalam masalah bab muamalah, masuk di dalam masalah perniagaan, masuk di dalam anak kita, masuk dalam ajaran di dalam rumah kita. Ambil cara Islam, masuk di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Nah, rumah tangga kita akan jadi sejuk, rumah tangga kita akan jadi syurga, rumah tangga kita akan jadi sejuk. Semacam mana kita kata rumah saat itu jadi berbahagia, baiti jannati, rumahku syurga aku, orang panggil kebun syurga, taman syurga. Apabila seorang dia ambilkan kehidupan Islam masuk di dalam rumah dia ada baca Quran, hari-hari ada baca Quran, hari-hari ada zikrillah, hari-hari ada semaya, hari-hari ada mengingati ke Allah. Insya-Allah lah siapa dia ambil kehidupan ini masuk di dalam kehidupan dia. Nah, setiap hari dia ada wisalah, insya-Allah rumah dia tu nak Assalamualaikum, dia berdoa dengan Allah, minta selamatlah ke atas kamu hi isteriku dan anakku. Isteri pun wisalah pada kita, duk wisalah hari ke hari, malaikat pun amin. Maka selamatlah dalam rumah tangga kita, selamatlah dalam kehidupan kita. Inilah ibu bapa yang saya nak pesannya pada diri saya sendiri, kepada antum yang duk dengar ini. Kita kena ambil dalam kehidupan kita ni, kita kena masuk secara Islam. Apa cara Islam? Wisalah. Apa cara Islam? Baca Quran dalam rumah. Apa wisalah? Apa cara hidup Islam? Islam saat ni tu hajar kita saat ni tu kena pakat bersorak, kena pakat berkecek. Dalam rumah kita sendiri, anak-anak kita makan nasi sekali. Belum nak makan nasi, baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Hajarlah anak-anak atik. Basuh tangan luar, basuh tangan lumik, basuh tangan dulu. Lepas pada basuh tangan, mari tunggu hidayah. Baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Baca doa lagi, bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Apa tu pakak doa sikit Allahumma ghfir. Apa kita berdoa?
Nah, doa mana? Allahumma barik li hazihi dhiyafa. Wahai Allah, minta mu berkatlah lah jamu aku ni dalam makan ni aku dan anakku ni. Allahumma barik li hazihi dhiyafa. Allahumma rzuqna minal halal wa jannibna anil haram. Hei Allah, meruzkilah rezeki pada kami ni akan rezeki yang halal ya Allah, wa jannibna anil haram. Minta mu jauhlah makan ni kami ni daripada perkara haram. Hanilah kita ambil cara Islam, cara Nabi hajar kepada kita. Ambil cara Nabi hajar kita, makan pun bismillah. Apabila kita bismillah, setan yo lari dah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baca doa tunggu hidayah, baca auzubillah, setan tu kuruh lakoh. Dengan setan hak tepi moh kita, setan hak duk tunggu kita tu, ya geroyak pula kawan guya tu. Oh, kawan tak gerak weh, kuruh kawan weh. Deh. Kan nang kuruh mung. Oh, aku tak gerak bismillah semua. Baca doa semua. Apabila setan lek nung dia kata nak, kawan jadi, kawan gemuk kembung gagah kawan. Kenapa kawan gagah? Tuai kawan tak biasa baca auzubillah, tak biasa baca doa bismillahirrahmanirrahim, tak biasa baca bismillah ala barakatillah. Tika nak makan sebab tu kawan gemuk kembung. Tapi hak tuai baca bismillah, hak tuai baca auzubillah, setan tu kuruh ya. Moyok tak gerak ya. Kenapa? Kerana kita ambil cara Islam masuk dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga kita kau berkat. Walaupun duit tak banyak tapi hati senang. Walaupun duit tak banyak sangat, anak-anak kita berjuru. Walaupun kita tak kaya sangat, anak kita dengar kata, isteri kita dengar kata. Inilah ibu bapa yang amat nak besar. Ya amat nak goyak cara hidup ni, kita kena ambil cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ambil kehidupan ni di mana kena apa? Yakni kehidupan orang-orang jahiliah dulu. Teruk sangat mereka jahiliah dulu. Berzina tak ada kena kecek-kecek. Bunuh orang tak ada kena kecek-kecek. Siapa tujuh cik kuakuk bunuh pergi mari. Membunuh Kinanah, bunuh dengan Quraisy bunuh dengan Hawazin, bermacam-macam lah. Tapi apabila Nabi masukkan Islam ke dalam hati-hati mereka, ambil cara hidup Islam masuk dalam kehidupan mereka, kau sari, kau berubah, kau sari, kau teriak dengan Allah, kau sari mengingati Allah, tak serah weh buat kejahatan ni. Apabila mereka terambil kehidupan Islam masuk oleh mereka. Walaula tilkal uswatul hasanah allati tamassalat amama nazirihim fi syakhsiyatir rasulil karim. Ni, jikalau tidak adalah al-uswah. Apa uswah? Yakni contoh tauladan. Yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh tauladan ini gapo dia? Al-hasanah. Contoh tauladan yang terbaik ni. Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu orang yang sangat berlemah lembut. Satu orang yang sangat-sangat indahnya akhlaknya. Dan Rasulullah, kalau kita tak lebih banyak pun ibu-ibu dan bapa, kita ikut sikit tak apa dah cara Rasulullah. Cara Rasulullah duduk dalam rumah tangga, Rasulullah duduk lagu mana. Cara makan Rasulullah makanlah mana. Makan dengan tangan kanan. Kita lah ni pelik ibu bapa. Tu saya makan dengan tangan, nak makan dengan sudu. Ni, kita dah royak semua dah. Makan dengan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Basuh tangan. Maka di jari-jari kita ni ada satu rusia, satu ubatan yang besar. Di kuku-kuku kita apabila kita makan bismillah, maka orang panggil ada satu rusia yang Allah Ta'ala taruh di jari-jari kita ni, dapat mudah peracurkan makan ni hak kita makan. Kisar dia tak ada kena kisar teruk, tak ada kena pusing teruk. Dengan sebab rusia yang Allah Ta'ala taruh pada kuku ni, orang panggil mudah peracurkan makan ni. Bagi orang makan dengan sudu tu, hak tu lama nak hacur makan ni. Hak tu duk jadi penyakit kat pok, tak kat pok nyakit orang panggil dah. Kat pok tu kat pok dah. Nyakit sosong tak sosong sebab dia makan dengan sudu tu tak ada berkat teh, dan makan ni le perut dia tu lama hacurnya. Kemudian Rasulullah jikalau tidak ada contoh, walaula tilkal uswatul hasanah, jikalau tidak adalah uswah, yakni contoh teladan yang terbaik, al-hasanah allati tamassalat, yang sebagai contoh, yang sebagai jadi tauladan, tamassalat yang membuat misal, yang buat perbanding ya amama nazirihim, yang ada di hadapan mereka itu, fi syakhsiyatir rasulil karim, pada diri Rasulul Karim. Jadi buh katanya kalau tak ada lah contoh teladan yang terbaik ni. Mana contoh teladan baik? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di Rasulullah ni orang panggil contoh teladan yang terbaik. Amo nak buat bandingnya, amo nak cerita tu, akhlak Rasulullah ialah akhlak Quran.
Akhlak Quran. Sebab itulah pada zaman tu orang panggil Rasulullah ni kena pada Quran dah. Sebab tu dia mau tanya setengah pada guru kata, Rasulullah dengan Quran ni hak mana? Dah Rasulullah dan Quran mana? Sebab tu dia panggil Rasulullah, akhlak Rasulullah ialah kena kepada Al-Quran. Al-Quran ialah kena kepada Rasulullah. Sebab semua tikah laku yang ada pada Nabi, kecek Nabi, senyum Nabi, dan pula cara hidup Nabi, cara makan Nabi, cara hidup tidur Nabi, Allahu Akbar. Ni orang panggil salah satu daripada akhlak-akhlak Quran dah. Orang panggil perangai-perangai Quran ialah ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dengan contoh teladan yang terbaik yang ada pada diri Rasulullah, dengan sebab itulah sahabat-sahabat dan orang-orang Quraisy yang sangat kerasnya hati, yang sangat jahil mereka itu, mereka tengok Nabi ni satu orang yang terbaik, contoh teladan yang terbaik. Siapa mereka saat itu orang panggil teranak. Orang panggil berasa terubah. Berasanya tak lagi tengok comel berdoa, janguk berdoa akhlak Muhammad ni. Allah dikata akhlak Quran. Mereka saat itu dulu menetai Nabi. Mereka dulu saat itu menetai Nabi, menggalan. Tapi apabila lama-kelama tengok contoh dan teladan yang ada pada Nabi, mereka saat itu orang panggil terikut sikit demi sikit demi sikit demi sikit. Alaihi afdalus salam wa atamut taslim qaulan wa fi'lan. Nak yata perkata Rasulullah, perkata yang lemah-lemah, dan perbuatan Nabi tak ada perbuatan yang membuat pada jadi karuk, membuat pada jadi orang saat itu tak boleh nak terima. Semua daripada perkataan Nabi dan pula semua daripada katuturan Nabi, semua tu orang panggil qaulun latif, ialah perkataan dan pula sabda yang amat-amat lembut, yang amat-amat halusi, dan perbuatan Nabi pun Allahu Akbar sangat-sangat jadi contoh dan teladan bagi kita dan bagi as-sahabah, bagi at-tabi'in. Fakanat hayatuhu sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah kehidupan Nabi. Nak yata kehidupan Nabi ni tatbiqan limabadi'il Islam. Ialah satu orang panggil meratai dan meliputi akan permulaan Islam. Mabadi, permulaan bagi Islam ni, Nabi ni, kehidupan Nabi ni, cara hidupan Nabi, orang panggil duk tatbik, duk royak kata permulaan Islam tu ialah duk di Nabi tu dah. Kehidupan Nabi tu nak kata hidupan di mula-mula Nabi hidup apa saja, itulah orang panggil bidayah bagi Islam. Itulah permulaan bagi Islam, ialah ada di cara-cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tarjumanan lima'anil Quran. Dan kehidupan Nabi itu orang panggil satu perkara yang meratai bagi bidayah Islam, permulaan Islam, ada di segi kehidupan Nabi. Dan pula kehidupan Nabi juga sebagai duk terjemah, sebagai duk royak, sebagai duk menerang bagi ma'anil Quran, yakni segala makna-makna isi kata oleh Quran, seolah perbuatan Nabi, kehidupan Nabi itu duk menterjemahnya dan duk royaknya, duk hurai tentang makna-makna Al-Quranul Karim. Kalau besarnya ibu bapa Nabi saat ni tak ada kecek banyak, tapi perbuatan Nabi itu seolah duk terjemahkan isi-isi kata yang ada oleh Quran. Mana? Fakana kama wasafathu ummul mu'minin, fakana kama wasafathu ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Mana nak royak kata kehidupan Nabi sebagai duk royak, sebagai duk menyata, sebagai duk menerang makna-makna Quran dan kehidupan Nabi dikatakan permulaan bagi Islam. Dan kerana ada mensifati akan Nabi oleh ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, katanya kana khuluquhu, adalah akhlaknya, akhlak Nabi. Kana khuluquhu, adalah segala akhlak Nabi, yakni perangai-perangai Nabi, adat sumpah Nabi ni, Al-Quran, ialah kena kepada Al-Quran. Nak royak kata akhlak Nabi, perangai Nabi ialah kena pada Quran. Sebab tu Nabi dengan Quran syai'ani mutalaziman. Dua perkara yang tak boleh terombak, tak boleh cerah tangan. Sebut kata Nabi ialah kena pada Quran. Sebut kata Quran ialah kena pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana akhlak yang ada pada Nabi ialah akhlak Quran dah ialah Quran dah. Dibentukkan Nabi, kehidupan Nabi, cara buat amal-amal Nabi, semua itu dok menyatakan isi
isi-isi kata yang ada dalam Quran. Itu ibu bapa. Yang kita pentingnya fikir, yang pentingnya kita kena renung dengan apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Tuhan kata wa khassallahu ta'ala wa haddallahu ta'ala al-muslimin ala liqtida'i bihi sallallahu alaihi wasallam faqal. Dan Allah Ta'ala telah menyungguh-nyungguh di atas orang-orang Islam ala liqtida'i bihi sallallahu alaihi wasallam, di atas mengikuti dan turut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Faqala ta'ala, maka firman Allah Subhanahu wa taala firmana, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hanya sungguhnya adalah bagi kamu hi ayyuhal mukminun, hi orang-orang beriman, fi rasulillah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ada apa? Uswatun hasanah, yakni contoh dan tauladan yang terbaik. Sebab itulah Allah Ta'ala menyungguh-nyungguh sangat, menekan-nekan sangat, dan pula mengkerasi sangat ke atas kita orang Islam, suruh mengikut akan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana pada Nabi saat itu dikata contoh dan teladan yang amat-amat besar. Sebab itulah Tuhan kata pada satu ayat lain lagi kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus akan dikau hi Muhammad, kami tidak suruh akan dikau hi Muhammad mari ke alam dunia ni illa rahmatan lil alamin, malaikat untuk jadi rahmat, untuk jadi sejuk, jadi kesia-belah bagi alam ini. Makna kata alam ini terdapat rahmat dengan engkau Muhammad, sama ada daripada manusia, sama ada daripada jin, semua daripada jamaah pokok ayu, pokok kaya, semua dapat terrahmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan suratul Ahzab ayat 21. Patut Tuhan sebut pada ayat lain tanah, innaka la'ala khuluqin azim. Engkau itu ya Muhammad di atas akhlak-akhlak yang amat besarnya. Patut Tuhan sebut lagi pada ayat tanah, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Suratul Hasyr ayat 7. Tuhan katakan lagi, wa ma atakumur rasul, dan bermula bagi, dan apa-apa yang mendatang akan kamu oleh Rasul. Apa-apa benda yang Rasul buat datangkan akan kamu, hei orang-orang beriman, fakhuzuhu, maka ambillah oleh kamu akan dia, maka berpeganglah oleh kamu akan dia. Jadi apa maknanya hak Nabi buat datang kita daripada hukum-hukum syarak, daripada as-salah, daripada as-siyam, daripada hukum muamalah, daripada masalah Nabi lari ataupun Nabi paharu, semualah benda-benda hak Nabi buat datang kepada kita, maka kita ambillah, kita beramallah, kita berpegang teguhlah dengan apa yang Nabi buat datang kepada kita, Rasul buat datang kepada kita, maka kita berambil sungguh-sungguh. Supaya Nabi buat datang tentang hukum semaya, maka kita semayalah wis benar. Nabi katanya, as-salatu ala waktiha, kamu semaya di atas waktu, yakni kamu semaya di awal-awal waktu. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa bagai, dan apa benda yang menegahlah ar-ras akan kamu, anhu daripadanya, daripada barang itu, daripada apa-apa sana, tahu, maka hendak berhentilah oleh kamu daripadanya. Suratul Hasyr ayat 7. Nabi lari kita gapo, Nabi saat itu tegah kita gapo, maka kita tinggallah benda tu, maka kita utrukuhu, kita tinggalkan akan dia. Satu Tuhan kata laginya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Suratu Ali Imran ayat 31. Jadi Allah Ta'ala ada firman, kul katalah olehmu ya Muhammad. Ayat ni kita biasa dengar belakang ni. In kuntum, jika kamu saat ni, tuhibbunallah, kamu kasih ke Allah. Kalau muntu kasih ke Allah, kalau muntu sayang ke Allah, Tuhan katanya, fattabi'uni, maka hendak ikutlah oleh kamu akan daku akan Nabi.
Jadi kalau mung tu kasih ke Allah, kalau mung tu sayang ke Allah, kalau mung nak wi Tuhan sayang kepada mung nak sayang kepada Allah, mung ikutlah cara aku Nabi kata, cara sunnahku, cara tikah lakuku, cara gapo, mung turut mari. Turut cara Nabi. Yuhibbukumullah. Nescaya kasihlah akan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa, ayat ni kita duk buat amal sok mudah ni. Kalau kita nak beri orang saat ni tu suka kita buat amal lah ayat ni. Buat amal lah. Awi sokmo kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tapi asal ayat ni nak katanya siapa-siapa nak wi Allah Taala kasih ke dia, maka turutlah cara Nabi. Maka turutlah cara titah Nabi dan tikah laku Nabi, perangai Nabi, akhlak Nabi, kehidupan Nabi. Insya-Allah lah kita saat ni tu Tuhan kasihlah kita. Dan apabila Tuhan kasih kita, Allah tak ada kena royak lah apa yang kita silap di hati, apa yang kita nak, gapo kita tergambar di hati, maka Tuhan hantar mari supaya kita duduk atas dunia ni seolah kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Fakana as-sahabatu yatasabaquna lil-iktida'i bihi wa suhbatihi wattiba'i. Tengok ni sahabat-sahabat ni, ibu bapa ni dia sayang ke Rasulullah. Dia sayang sangat ke Rasulullah, dia rindu pada Rasulullah. Ada satu hari, Amba nak cerita sikit hujungnya. Ada satu sahabat Nabi, satu ketika Nabi duduk di Madinah, Al-Madinatul Munawwarah. Sahabat Nabi ni orang bukan orang dekat lah. Dan orang jauh sangat. Kalau Amba ni, duduk pun Jawi, patut orang ni, kok nayu bakok posting. Kamu dia orang ni, sahabat Nabi ni, Nabi tengok dia saat ni tu hari-hari. Hari-hari, mari semaya Jumaat sekali belakang. Duduk di belakang Nabi. Nabi paling hari ni ada semaya zuhur pun ada, semaya asar pun ada. Ada semua dia. Deh. Asal ada semua nak royak kata dia ni lagu mana dia ni sahabat ni. Maka Nabi kata kena, hei seorang, hei rajul. Jadi aku tengok mu tu bukan orang sining ni. Mu ni bukan orang Madinah ni. Mu orang luar sikit ni. Kalau tak takut kubat ke kubat lah. Kalau kau uhuk lah. Nabi kata mung bukan daripada orang sining ni. Tapi mung ni nak hari semai Jumaat dengan aku. Nabi kata duk lek belakang aku sebagai jadi makmum. Maka yo yak rano ya ta ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya kata kalau ammo ni tak leh mari semaya Jumaat, tak leh tengok Nabi sehari. Tak boleh tengok Nabi sehari. Tak boleh tengok muka Nabi sehari. Amo klik rumah tidur tak jenera ya Rasulullah. Amo nak makan pun tak lalu ya Rasulullah. Ni. Nak royak kata sahabat yang rindu sangat ke Nabi. Dia sayang sangat ke Nabi. Dia sangat-sangat rindu kepada Nabi. Sampai satu hari kalau dia tak boleh mari semaya dengan Nabi SAW. Dia kata dia ni nak makan tak boleh. Nak tidur tak boleh. Nak minum tak boleh ya Rasulullah. Maka Nabi kata kena, ya sahabi, ya rajul, hei rajul, anta wa ana. Nabi kata, anta wa ana kahataini. Anta wa ana kahataini. Seolah kata engkau dengan aku ni, seolah tak dua orang yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Anta wa ana kahataini. Ni, gini. Engkau dengan aku ni kahatai. Seolah kata jari telunjuk dengan jari hatu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini besarnya sahabat. Sahabat cerita ke Nabi, rindu ke Nabi. Tapi kita kena soal diri kita. Sebab Nabi SAW kata, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa-siapa yang kasih akan daku, Nabi kata, orang ni bersamalah dengan aku dalam syurga. Lepas tu kita ibu bapa, amo nak tanya kita sendiri dan ibu bapa semua, saudara-saudara duk dengar semua, dan pula peminat-peminat semua duk dengar ni, adakah kita jela ni ada berasa kasih ke Nabi macam sahabat saat ni? Tak boleh tengok Nabi berasa nak makan, tak boleh tengok Nabi nak minum, tak boleh tak tengok Nabi nak tidur, tak boleh. Adakah kita tak selawat atas Nabi sekali sehari? Kita tak boleh duduk, kita rasa tak boleh duduk, kita rasa tak boleh nak tidur, kita rasa tak boleh nak ada ke tak rasa ni di kita ibu-ibu bapa yang dihormati? Kalau kita tak ada, kita jauh lagi lah daripada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jauh lagi lah kita daripada bantuan yang Nabi saat itu nak syafaat kepada kita di akhirat nanti. Ada ke tak kita berasa rindu pada Nabi satu hari? Ada kita menangis kerana Nabi? Kerana kita menangis pada Nabi, teriak ingat pada Nabi, selawat. Kalau aku tak boleh selawat, aku teriak. Ada ke tak? Tengok sahabat ni. Ia tak boleh nak mari. Kalau ia takut tak boleh mari, ya Rasulullah. Aku tak tidur, tak jenera, ya Rasulullah. Aku nak minum, tak boleh nak makan. Ni sahabat. Kita ni umat Nabi, nak kita royak dah hadis mula-mula dulu. Nabi kata, Nabi teriak, ma yubkika, apa yang menteriak akan dikau ya Rasulullah? Nabi kata, aku ni ishtaqatu, nak apa? Li ahbabi, aku sudah rindu kepada kekasih aku. Sahabat kata, awalasna, adakah kami itu daripada ahbab kamu, daripada kasih kamu? Rasulullah telah, engkau bukan daripada kekasihku. Engkau saat ni ialah daripada sahabatku. Adapun orang kekasihku ialah kaumun, ialah satu kaum yang datang, yang ada dia saat ni tak ada bertemu akan aku, tapi dia berimej dengan aku walam yarauni. Dia tak pernah tengok aku. Maka sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ridwanullahu alaihim yatasabaquna liliqtida'i bihi. Pakak bertewahlah, pakak berlombalah mereka itu saat itu kerana nak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tengok sahabat Sayyidina Abu Bakar, ibu bapa, tengokkan Umar, mereka sangat kasih ke Nabi, sayang ke Nabi. Siapa fok-fok ni kalau dia tak boleh tengok Nabi, dia nak duduk tak boleh weh. Gila ke Nabi, ingat ke Nabi. Kalau tak boleh tengok Nabi satu hari, mereka nak duduk tak boleh. Puasa tak sedap duduk, puasa nak demi. Gigi dah. Nak oyak kata mereka saat itu sangat sayang. Kerana mereka sanggup gerbel untuk Nabi. Mereka jangan tukar dengan ibu-ibu bapa mereka, dengan harta-harta mereka kerana sayang ke Nabi. Kerana sahabat-sahabat ni, mereka bertewah dan berlomba kerana nak mengikut dan turutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita ni berlomba kedak nak turut cara Nabi. Nabi semaya Jumaat kita ada kedak berlomba cara semaya Jumaat cara Nabi. Nabi saat itu ada wak zikir pas semaya, kita ada kedak berlomba tetengah zikir pas semaya. Kemudian cara Nabi saat itu, apabila berjumpa Assalamualaikum, ada ke tak kita berlomba cara Assalamualaikum? Nabi saat itu kita kata apabila selepas pada semaya fardu, Nabi semaya sunat kapit, ada ke tak kita ni berlomba macam ni semacam sahabat. Sahabat saat itu kalau Nabi nak kok ni, ya turut kok ni. Anak dia tu lepas depan. Sebab tu ayat atas wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Wasabiqun, dan orang-orang yang lepas dulu. Wal awwalun, dan orang-orang yang mula pada masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, daripada orang-orang yang berhijrah sekali dengan Nabi, berpindah daripada Mekah mai Madinah sekali dengan Nabi. Wal ansar, dan orang-orang Ansar. Nak royak kata fok-fok ni semua ni duk berlomba-berlomba tetengah Islam, duk berlomba-berlomba tetengah mengikutkan Nabi, duk berlomba-berlomba turut cara Nabi. Wasuhbati, dan bersobat nak rapik dengan Nabi. Tewah juga nak rapat dengan Nabi. Sahabat-sahabat ni man laqiyan Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi tu sahabat. Malakian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia saat itu berjumpa dengan Nabi, dia bertemu dengan Nabi, wa yu'minu bihi, dan dia beriman dengan Nabi fi hayati, pada masa hidup Nabi, walau kana saghiran, dan jikalau dia tu seorang yang kecil sekalipun, seorang yang nak omong yang sikit sekalipun, tapi dia saat itu dia temu dengan Nabi, dia beriman dengan Nabi. Siapa dia bubuk tetap nak hidup rapat dengan Nabi? Mana Abu Bakar duduk dengan Nabi semua, berepek dengan Nabi semua. Mana Nabi dia tu sekali. Nabi nak hijrah, dia cedek belah-belah dah binatang untuk Nabi nak hijrah. Ya seka dan Nabi seka. Tengok. Kita tengok kisah dan sejarah Nabi nak berpindah. Sayyidina Abu Bakar pun tunggu satu hari. Nanti Nabi kata bila ni titah Allah Ta'ala suruh berpindah. Abu Bakar saat ni tu duk tunggu, Nabi pun tak royak lagi. Bahawa satu hari Nabi royak Abu Bakar, kita ni kena berpindah dah, kerana Allah Ta'ala sudah titahkan akan daku. Suruh berpindah pergi kepada Madinah, kerana sangat di sini ni sangat-sangat azabnya orang kafir, sangat takzik orang kafir, istihza orang kafir, dan wak nyanyo kepada rasa kita kena berpindah. Abu Bakar kata gitulah ya Rasulullah, amma sudah jadi rahilatan, ialah dua kenderaan untuk amma seorang seka dan untuk Rasulullah
Allah seka. Ini nak kata nah sahabat-sahabat Allah berebutnya tentang nak rapik dengan Nabi. Dah di hari ni kita ada rebut rapiknya tentang sunnah Nabi, ikut cara Nabi, ikut semaya cara Nabi, semaya kapit waktu wattiba'ihi, dan pula cara nak mengikuti akan Nabi. Inilah sahabat-sahabat ibu bapa yang saya nak hujungi ataupun akhirinya dah pada malam ni. Maka saya berharaplah kepada kita semua, amba sendiri dan ibu bapa, pakatlah kita fikir, pakatlah kita renung, nah kita ambil lah anak-anak kita semua, kita hajarlah dengan cara hidup Nabi. Cara hidup Nabi, belum nak makan kita panggil anak-anak kita bersama sekali belaka. Lepas tu kita pakat tadah tangan, baca doa dulu. Belum nak makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bismillahi wa ala barakatih. Hajar anak kita baca turut sekali ramai-ramai. Ambillah ni amal nak pesan kepada ibu bapa, kalau kita nak berkat di dalam hidup kita, nak berkat di dalam rumah tangga kita, nak berkat di dalam anak-anak kita, insya-Allah lah kita marilah kita bersama, nah kita ikut dengan secara Nabi, cara hidup Nabi, kerana kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi dikata akhlak Quran dah ibu bapa. Maka nah kita ubahkanlah dan kita pindahkanlah, kerana Nabi pindahkan daripada jahiliyah yang amat besar dalam kelekabutkan jahiliyah, kejahilan mereka. Nabi dapat berpindah mereka, halih mereka, ubah mereka daripada cara hidup dulu mari pada hidup baru, dikatakan hidup cara Islam, hidup cara beriman, hidup cara kebenaran yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita ramai-ramai kita ubahlah cara hidup kita yang berkelekabut, hidup kita bukan cara Islam, hidup kita cara tak ada mengingati ke Allah. Maka kita palinglah ibu bapa hidup kita cara Islam, cara mengingati ke Allah, cara masalah kita saat itu dengan cara-cara tasbih pada Allah, istighfar pada Allah, bertaubat kepada Allah. Sekadar tu dulu dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.